Joy Boy has returned! Adakah Joy Boy telah merancanakan 800 tahun perancangan selama ini untuk menjatuhkan the world government sekarang? Ada satu babak ketika kita di Egghead Island telah membuatkan hal ini semakin jelas. Joy Boy sebenarnya memiliki rencana, dan rencana tersebut bukan hanya semata-mata untuk merebahkan Im Sama, bahkan merebah ranapkan seluruh Marijoa, atau dalam erti kata lain, untuk turn the world upside down. Kerana selain babak di Egghead itu, kita juga melihat pembuktian lain dari rencana Joy Boy ini, iaitu pada suku awal post-time skip siri One Piece ini yang bertempat di Sea Forest Fishman Island, tepatnya di chapter 628. Kita pertama kali didedahkan tentang sosok yang bernama Joy Boy. Pertama kali didedahkan, namun berkemungkinan ianya merujuk pada hari-hari terakhir Joy Boy yang telah menulis sebuah tulisan di dalam bahasa yang tidak ramai dapat membacanya, memohon maaf kepada bangsa Fishman. Dalam perancangan Joy Boy ini, kita jadi tertanya-tanya bagaimanakah cara untuk menciptakan sebuah era dan apakah perbezaannya dengan merubah dunia. Apabila Relic memberitahu kepada kita berkenaan sesebuah era hanya mampu diciptakan hanya oleh mereka yang masih hidup, dan impian seseorang hanya boleh dicapai ketika seseorang itu masih hidup, dan seseorang tidak boleh merubah dunia setelah kematiannya. Adakah ini bermaksud Joy Boy telah merencanakan segala-galanya ketika dia masih hidup, bahkan turut merencanakan kematiannya dan resurreksinya? Dan kunci untuk semua ini adalah Haki. Apabila Relic menyentuh soal era, adakah sebelum ini era Joy Boy dihalang oleh Im Sama? Im Sama dan 19 lagi raja-raja telah pun berjaya mengalahkan Joy Boy setakat yang kita tahu. Dan sejak kejatuhan Joy Boy dan sekarang, Im Sama merasakan ia adalah eranya. Namun persoalan yang menarik untuk dibahas, sekiranya benar Im Sama merasakan sedemikian, mengapa dari dulu sampai sekarang Im Sama tidak memunculkan diri sebagai The One King yang akan duduk di atas the empty throne? Adakah dia khawatirkan yang 19 lagi raja-raja akan berpaling darinya dan akan menggulingkannya? Mungkin juga ada benarnya, kerana kita boleh melihat hanya sekarang barulah Im Sama menggunakan sebuah senjata yang mampu untuk membenamkan sebuah pulau. Itu pun perlu berenjinkan tenaga The Mother Flame. Jadi di sini membuktikan segala-galanya memerlukan waktu yang telah ditetapkan dan masa yang tepat. Im Sama masih belum berada di empty throne juga adalah disebabkan sehingga Joy Boy musnah keseluruhannya tanpa ada saki-baki darinya masih tersisa, termasuklah impian dan tinggalannya, barulah dia boleh menarik nafas lega dan mula untuk mengisytiharkan bahawa dia adalah raja mutlak dari sekalian raja-raja. Kerana dari seutas tali yang tersimpan haki Joy Boy sahaja pun sudah membuatkan Im Sama rebah ke bumi. Apatah lagi jika penerus kepada Joy Boy masih ada. Monkey D. Luffy sudah pasti akan menggugat era dan impiannya. Lanun yang ada di seluruh dunia berterusan dengan langkah mereka, dan setiap mereka mengklaim bahawa ini adalah era mereka. Seorang demi seorang kita boleh melihat hal ini, dan hal ini sebenarnya diperhatikan rapat oleh Im Sama, The Pirate King Roger, The Pirate Dad Whitebeard, dan Lanun yang mencuri posisi Whitebeard, Blackbeard. Masing-masingnya telah mengisytiharkan era mereka masing-masing. Namun dengan kemunculan semula Joy Boy dalam diri Luffy menunjukkan bahawa The Void Century War masih lagi belum tamat, bahkan kini telah pun bermula semula. Dan hal ini pun pernah diungkapkan oleh Vegapunk. Peperangan Void Century masih lagi berterusan, dan sama halnya dengan tiga sosok tadi. Setelah tamat Marineford War, Luffy juga mengklaim bahawa ini adalah eranya juga. Pada asasnya, Oda telah menghadirkan Joy Boy kembali untuk membunyikan loceng Ox Bell sebagai pengisytiharan bahawa Joy Boy telah kembali, dan di Wano, Joy Boy telah kembali selengkapnya. Bahkan kita dapat melihat Kaido sejenak tertanya-tanya siapa Luffy sebenarnya. Seolah-olah ada orang lain dalam diri Luffy telah muncul apabila dia berada dalam mod Gear 5-nya. Dan sekarang Joy Boy telah memberikan penangan pertamanya kepada Im Sama dengan memberi Im Sama rasa hakinya yang mendewa, dan ini adalah pengisytiharan rasmi Joy Boy kepada Im Sama bahawa dirinya telah kembali. Mengapa lucutan haki Joy Boy dari seutas tali ini sangat penting dalam siri ini? Kerana kemungkinan inilah bukti bahawa Joy Boy bakal kembali bersama-sama pirate-pirate legenda yang lain. Memang Joy Boy dikalahkan sebelumnya, namun dia sempat untuk plot kemunculan semulanya untuk mewujudkan sebuah era yang sebelumnya dia tidak berpeluang melakukannya, dan era kali ini dikukuhkan lagi dengan sebuah impian yang sangat berkemungkinan dapat membina sebuah dunia yang baharu. Suatu perkara yang sangat menarik untuk dilihat adalah
adalah apabila Luffy masih belum mampu untuk mengekalkan form Gear 5-nya pada masa yang lama kerana ia memakan tenaga dan stamina yang banyak untuk kekal pada bentuk Gear 5-nya. Seolah-olah ia memberi erti bahawa Luffy memerlukan banyak tenaga untuk kembalikan Joy Boy. Menghidupkan semula orang yang mati adalah bukan tugasan yang mudah. Dan sebelum ini, Luffy pernah mengatakan bahawa apabila seseorang itu mati, apa yang tinggal hanyalah tulang belulang, dan dia ketawa terbahak-bahak seolah-olah Joy Boy telah merasakan mati. Kerana disebabkan itulah dia mengetahui bagaimana rasanya mati dan apakah kondisi seseorang itu setelah mati. Dan hal ini make sense untuk sesebuah watak seperti Luffy. Sungguh pun berdepan dengan the strongest creature, sungguh pun berdepan dengan mana-mana musuh yang pernah dia hadapi sebelum ini. Luffy berterusan mengatakan bahawa dia tidak takut untuk mati kerana sebenarnya itu bukanlah penamatnya. Dalam perbualan antara Rayleigh dan Roger mengatakan bahawa sekarang ini belum masanya. Sama seperti perbualan antara Imes dan Joy Boy sendiri, yang mana Imes perlu menantikan masa yang tepat. Hal ini membuktikan bahawa Joy Boy telah merancang pelbagai hal pada masa hadapan supaya tenaganya boleh digunakan apabila sampai masa-masa yang mendesak. Joy Boy bakal muncul apabila orang yang tepat mewarisi topinya, memakan dan mengawakenkan Devil Fruit-nya dan gunakan hakinya untuk menyelamatkan orang yang mewarisinya, Monkey D. Luffy, orang yang dipercayai sebagai sosok kedua untuk watak Joy Boy. Kita juga dapat melihat Gorosei langsung tidak pernah menggelarkan walaupun sekali Luffy sebagai Joy Boy, tetapi lebih memilih untuk memanggil Luffy sebagai Nika. Namun Im Sama directly menyebut nama Joy Boy. Sebaik sahaja para Gorosei dipukul dengan haki Joy Boy, dan rasa tusukan haki tersebut seolah-olah Joy Boy melepaskan haki itu keluar dari jasadnya, padahal ia hanyalah lepasan haki dari seutas simpulan tali. Roger juga pernah mengatakan bahawa dia tidak akan mati. Perkataan ini masih lagi samar-samar buat kita, namun Roger mengatakan itu dengan senyuman seolah-olah Roger sedang merancang dan dialah yang bertanggungjawab mewujudkan era ini. Dan kita dapat melihat ketika di Lockdown, Roger telah tertawa, membuatkan kita tertanya-tanya mengapa Roger tertawa, mengapa Luffy juga ketawa ketika dia hampir mati di tempat yang sama Roger mati. Dan berkemungkinan Joy Boy juga turut tertawa ketika di akhir hayatnya juga, untuk membuktikan yang akhirnya merekalah yang mendapatkan hal itu, the last laugh. Bahkan Oda juga turut mengungkapkan sebuah kenyataan yang menarik. Legenda yang bertahan di masa depan adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Hal ini memberi sekilas pandang kepada kita berkenaan apakah yang telah berlaku kepada Joy Boy saat hayatnya yang terakhir. Luffy juga sebelum ini pernah mengutip ungkapan the last laugh ini ketika disarang Yonko Big Mom. Bayangkan, mereka datang bukan secara lengkap keahlian mereka. Bahkan Sanji sendiri pada ketika itu menentang Luffy demi honor Zeff. Namun against all odds, Luffy bukan sahaja dapat berjaya dalam misinya, bahkan berjaya memerdekakan Jinbe dari ikatan sakenya dengan Big Mom. Kepon geng Beji yang berada di bawah payung Big Mom juga menentang Big Mom. Big Mom kehilangan Caesar Clown untuk rencana gigantification-nya. Big Mom kehilangan cake-nya. Bahkan Big Mom kehilangan marwahnya. Kerana menurut Shanks, seseorang yang menceroboh wilayah seseorang Yonko, membuat onar dan berjaya meloloskan diri begitu sahaja, orang-orang akan mula hilang kepercayaan terhadap mereka. Teman dan aliansi mereka akan dijadikan sasaran. Dan benar kalam Shanks ini apabila Van Ogre dan Aokiji dengan mudah menceroboh dan lolos begitu sahaja beserta Charlotte Pudding dalam tawanan mereka. Monkey D. Luffy has the last laugh. Big Mom Pirates porak-peranda. Secara tersuratnya, maksud last laugh ini adalah tawa terakhir, seolah-olah seseorang itu sebelum kematiannya dia ketawa. Namun tersiratnya, seseorang yang telah berjaya dalam melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dia lakukan. Dan begitu juga halnya dengan Roger yang telah mendapat his last laugh sebelum dieksekusi setelah perancangan mereka-mereka yang cuba untuk menggagalkan misinya kecundang. So the plan lives on, the dream lives on. Dan begitu juga Roger terus untuk hidup. Luffy juga dalam beberapa babak mengatakan yang dia tidak akan mati. Begitu juga dengan Kozuki Oden yang dia tidak akan mati. Dan ketiga-tiga mereka memiliki persamaan dalam sudut ini, membuatkan ramai yang tertanya-tanya, adakah Oden juga memiliki the will of D apabila dia telah mati dengan senyuman. Dahulunya kita dikhabarkan dengan perkara ini yang disampaikan oleh Dr. Hiluluk, a man only dies when he is forgotten. Sementara Kozuki Oden mengatakan bahawa dia akan menjadi sebuah legenda
legenda yang bakal diceritakan generasi ke generasi untuk menemani waktu minum seseorang. Jadi dia tidak akan dilupakan. Banyak hint didedahkan sepanjang siri ini berlangsung mencadangkan bahawa kematian bukanlah pengakhiran untuk sesuatu watak. Maka begitu jugalah Joy Boy. Jadi jika Luffy adalah manifestasi watak bagi Joy Boy, jadi berkemungkinan suatu masa dahulu juga Joy Boy turut percaya bahawa dia tidak akan mati. Joy Boy terus hidup dan diingati oleh The Sea King, oleh Hermes, oleh Zunisha, diingati menerusi Poneglyph yang tidak akan pernah dapat dihancurkan, dan diingati menerusi Devil Fruit-nya. Dan soal Devil Fruit ini, kita dapat melihat seolah-olah roh seseorang yang menjadi pemakannya sebelum ini terus hidup di dalam Devil Fruit tersebut, seperti Sabo. Ketika Sabo bertarung dengan Jesus Burgess, Sabo fikir untuk melepaskan Burgess pergi. Namun menariknya, Sabo mengatakan bahawa Ace berkata bahawa Burgess deserve this. Sabo berkata sambil mengeluarkan api di tangannya, seolah-olah dia sedang bercakap directly dengan Ace. Selain itu, kalau diperhatikan di dalam fahaman agama Kristian yang terkait dengan sosok Jesus Christ, setelah nikah, salib yang berada di dalam gereja ketika Kuma berdoa turut terkait dengan soal ini. Mungkin sama seperti Jesus dalam fahaman Kristian, dirinya kekal, sungguh pun secara fizikalnya dia telah mati. Dalam agama Kristian juga terdapat sebuah simbol salib yang cukup popular, iaitu simbol ICXC, nikah. Dalam perkataan Greek, nikah bermaksud menakluk atau kejayaan. Ia simbolik kepada kejayaan dalam menakluki kematian. Kita dapat melihat setiap kali Luffy menggunakan Gear 5, kita dapat melihat letupan haki, dan hal ini tidak sama seperti mana-mana Awakening Devil Fruit yang lain. Mungkinkah seperti Joy Boy pernah menyimpan hakinya di dalam simpulan tali yang dipegang Imeth, begitu juga di dalam Devil Fruit nikah ini, Joy Boy turut menyorokkan hakinya, bahkan rohnya sama seperti Sabo dan roh Ace dalam Mera-Mera Nomi. Hao Shoku Haki dikenali sebagai The Conqueror Haki. Adakah terkait dengan ICXC nikah tadi yang bermaksud to conquer death? Dan dengan seseorang telah conquering death adalah tahap Hao Shoku Haki tertinggi untuk sesuatu karakter, dengan menjadikan simpulan tali Imeth sebagai rujukan. Jadi bermaksud Joy Boy telah restore hakinya di dalam sesuatu sebelum kematiannya, supaya walaupun sudah mati, tapi semangatnya, tekadnya, bahkan kekuatannya masih lagi hidup. Jadi ini mungkin kita dapat katakan kepada Devil Fruit nikah, yang mana kita dapat lihat ketika di Onigashima, Luffy sebenarnya telah mati, dan apabila jantungnya berdegup kembali, ia bukannya degupan milik jantung Luffy lagi, bahkan ia adalah degupan jantung milik Joy Boy yang telah diresurreksi kembali. Bahkan hal ini turut dikenali oleh Zunisha yang sebelum ini pernah hidup sezaman dengan Joy Boy. Tindakan ini bukan hanya menghidupkan semula Joy Boy, bahkan menghidupkan semula Luffy. Dan setiap kali Gear 5 digunakan, Joy Boy ada bersama Luffy dan bersiap untuk menamatkan apa yang selama ini direncanakannya. Kerana itu, kita dapat melihat Im Sama cukup terkejut. Nefertari D. Lily telah mengkhianatinya, seolah-olah dia tidak menyangka Lily bakal berbuat demikian. Dari Lily, Poneglyph, Ancient Weapon, Ancient Kingdom, Devil Fruit nikah, Conqueror Haki, dan akhirnya letupan haki Joy Boy yang menyelamatkan Luffy. Semuanya sebenarnya adalah sebuah rencana yang cukup tersusun milik Joy Boy, dan letupan haki itu adalah umpama semboyan untuk mengisyaratkan kepada Nerona Imu bahawa peperangan babak kedua telah pun bermula. Ayo siapkan askarmu, mari bertembunglah dengan askarku, dan pemenangnya akan kita ketahui tidak lama lagi, and the world will turn upside down. ワンピースは実在する。